bertemu kembali dalam Niaga Awal ini. Kerajaan giat memantau aktiviti haram yang telah menyebabkan ketirisan hasil seperti penyeludupan dengan usaha yang diterajui oleh pasukan petugas khas pelbagai agensi dan Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional NFCC. Bercakap pada mesyuarat tahunan Kumpulan Asia Pasifik mengenai pengubahan wang haram APG pada Selasa, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata terdapat projek yang sedang dijalankan untuk mendapatkan semula kerugian RM5 bilion dalam tempoh 5 tahun akibat penyeludupan rokok dan minuman keras. Our fight against this high-risk or high-risk crimes will continue to be supported by strong collaboration across enforcement agencies and the financial intelligence community. Overall, I would like to stress that these commitments across the government agencies are bearing fruit. In 2021, the disclosures of suspicious transactions reports have successfully resulted in 70 arrests of various offences, RM136 million of criminal proceeds being frozen or seized, and revenue recovery of more than RM225 million. Beliau berkata penunjuk tabir urus dunia juga menunjukkan bahawa Malaysia telah berjaya meningkatkan kedudukan sejak 10 tahun lalu dalam aspek suara dan accountability, kualiti kawal selia, kedaulatan undang-undang dan kawalan terhadap rasuah. Tengku Zafrul juga berkata Jawatankuasa Penyelarasan Kebangsaan untuk Membantras Pengubahan Wang Haram NCC telah mengesahkan Pelan Hala 7 yang memfokus strategi utama dan Pelan Tindakan Nasional untuk 2001-2023 yang akan dilaksanakan oleh kedua-dua sektor awam dan swasta. Melangkah ke hadapan, beliau berkata skop MyFinet, platform kerjasama awam swasta yang kini memberi tumpuan kepada rasuah, penyeludupan, kesalahan berkaitan sekuriti serta keganasan dan pembiayaan keganasan akan diperluas untuk menangani jenayah berisiko tinggi yang lain yang dikenal pasti dalam penilaian risiko kebangsaan. Kerajaan sedang mengkaji pelaksanaan bantuan subsidi bersasar dalam menghadapi inflasi untuk tempoh jangka panjang. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad, penjimatan daripada inisiatif ini dapat digunakan untuk disalurkan buat golongan berpendapatan rendah. Yang pertama, kerajaan masih lagi menimbangkan kemungkinan untuk kita laksanakan subsidi bersasar. Ada pelbagai pandangan lah. Ada menyatakan bahawa ini bagus, ada menyatakan ini tidak bagus. Tetapi kerajaan sedang membuat satu kajian ya, khusus berkaitan dengan minyak petrol. Ya. Kita sedia maklumlah, umpamanya bagi tarif elektrik. Ya, tarif elektrik. Yep. Tidak dinaikkan tarif elektrik untuk tempoh Julai hingga Disember tahun ini. Ini telah menyebabkan kerajaan perlu membayar kepada tenaga nasional kira-kira 5.8 bilion subsidi lah tu. Jadi isunya sama ada ia lestari, ia mampan. Yang pertama, jika sekiranya kerajaan buat keputusan untuk melaksanakan subsidi bersasar ini, maka sudah pasti penjimatan daripada rangkaian ini akan disalurkan pada mereka memerlukan. Ya. Jelasnya Malaysia antara negara yang mempunyai kadar inflasi terendah di rantau ini iaitu pada kadar 3.4% berbanding negara-negara lain. Hal ini disebabkan oleh bantuan subsidi yang diperkenalkan oleh kerajaan sepanjang tempoh menghadapi krisis global seperti inflasi serta cabaran pandemik dan krisis peperangan di Ukraine. Malah nilai bantuan subsidi yang diperuntukkan oleh kerajaan lebih tinggi dari peruntukan pembangunan iaitu RM77 bilion berbanding RM75 bilion. Ujar beliau, sekiranya tiada bantuan subsidi, kadar inflasi negara boleh mencapai paras 11.4% berbanding 3.4% ketika ini. Dan dalam konteks ini, saya nak jelaskan bahawa inflasi di Malaysia ini walaupun 3.4%, yang pertama, negara-negara tertentulah termasuk Amerika, 9.1% yang tertinggi dalam tempoh 40 tahun. Ya. Yep. Eropah umpamanya 8.6%, tapi di UK 9.4%. Negara-negara seperti Turki umpamanya lebih 70%, Sri Lanka lebih 50%, Argentina 65%. Jadi maknanya sebenarnya di rantau di dunia kita antara kadar inflasi paling rendah. Ya. Di rantau ini yang rendah pada kita sedikit, negara China 2.5%. Yang lain Indonesia 4.4%, Singapura 5.6%. Itu perspektif lah.
Bagi memastikan bantuan subsidi ini lestari dan mampan, kerajaan kata beliau akan memfokuskan kepada 3 peringkat jangka masa iaitu jangka sederhana dengan memperkukuhkan kekuatan fiskal negara, untuk tempoh jangka pendek pula memberikan bantuan kepada rakyat, manakala bagi tempoh jangka panjang, kerajaan akan terus menumpukan usaha pelaksanaan subsidi kepada harga minyak negara. Beliau berkata demikian dalam temu bual program Agenda Awani yang disiarkan pada Selasa bertajuk Strategi Keluar Miskin Tegar. Airbnb dan Malaysia Green Tech Technology and Climate Change Corporation MGTC menandatangani memorandum persefahaman MOU untuk bersama memacu agenda pertumbuhan hijau dan lestari negara melalui beberapa siri inisiatif. Ia bertujuan membantu menggiatkan semula perjalanan pasca wabak COVID-19 dan menyokong sasaran Malaysia untuk menjadi negara neutral karbon menjelang 2050 seperti yang ditetapkan dalam rancangan Malaysia ke-12. Ikuti laporan Nina Rozman. Secara khususnya, Airbnb dan MGTC akan berusaha mendidik komuniti hos Airbnb di Malaysia tentang cara menggabungkan amalan lestari ke dalam operasi dan tawaran hospitality harian mereka. Kedua-dua pihak juga berusaha memperkasakan rakyat Malaysia untuk mengurangkan jejak karbon mereka dan mengamalkan tabiat pelancongan yang lebih lestari. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MGTC Syamsul Bahar Muhammad Nur berkata, ini merupakan MOU pertama MGTC dengan platform hospitality antarabangsa Airbnb. I strongly believe that fostering the collaboration between government and private sectors will facilitate our national goal of developing Malaysia's green economy, particularly the tourism sector. It is our responsibility to encourage eco-friendly tourists by providing them with unique stays in Malaysia. Antara bidang kerjasama utama termasuk mengendalikan bengkel kelestarian untuk penyedia penginapan dan hos Airbnb di Malaysia dan mencipta bersama panduan penjimatan tenaga untuk penyenaran Airbnb di Malaysia. Inisiatif untuk bergabungkan amalan lestari dalam operasi dan tawaran hospitality harian bertujuan untuk memulih semula dan meningkatkan lagi sektor pelancongan yang banyak terjejas akibat pelaksanaan PKP sebelum ini. Seperti kita tahu, sektor pelancongan adalah antara penyumbang utama keluaran dalam negara kasar KDNK negara kita. Jadi banyak aspek penting yang perlu kita beri perhatian agar inisiatif ini dapat dilaksanakan secara mampan dan beri sokongan lebih kepada pelancongan lestari untuk jangka masa panjang. Sekian sahaja laporan daripada saya Nina Rozman, khas dibawa untuk Astro Awani. Platform media sosial terutama Facebook Live menjadi teras perniagaan buat pengusaha basikal import terpakai ketika negara teruk dilanda COVID-19. Bagi Rozahan Rahman, dia yang mengasaskan Kejos Auto Project, sebuah perniagaan basikal dan alat ganti kenderaan terpakai dari Jepun, akui pandemik telah menyebabkan perniagaannya terjejas teruk. Bukan sahaja pelanggan berkurangan dengan ketara, malah usaha membawa masuk basikal dari Jepun itu turut tidak kesampaian susulan penutupan pintu sempadan. Spare part kereta. So kita pergi selam sendiri kat Jepun, directly kita pergi. Sampai sekarang kita tambahlah. Apa yang ada sekarang, kita ada bundle, kita ada mainan Jepun, kita ada bicycle. So mostly apa yang kita nampak ni sekarang, bicycle lah yang banyak kita carry daripada Jepun, bicycle terpakai ni untuk kita pasarkan kat Malaysia. Menurut Sahib Amin Yasir selaku pengurus akaun Facebook Kejos Auto Project, dia berjaya menarik ramai pelanggan setelah menjalankan beberapa siri Facebook Live sepanjang tempoh 2 tahun lalu. Hampir 90% tempahan basikal diterima secara dalam talian melalui aplikasi berkenaan. So dalam perkataan untuk jualan dalam Facebook ni memang agak penting untuk bisnes sekarang lah. Memang memerlukan media sosial sendiri. So memang kita ada pelbagai guna IG, TikTok dan lain-lain lagi. Kejos Auto Project telah beroperasi sejak 2015 di sebuah tapak berkeluasan 2 ekar di Kampung Ungku Muhsin dekat kawasan perindustrian Lakit.
adaptasi teknologi dalam pendidikan merupakan satu perkara yang penting, sangat-sangat penting pada ketika ini. Kita lihat bagaimana COVID-19 mengajar kita bagaimana proses pengajaran dan pembelajaran PDPR yang terpaksa dilalui oleh para pelajar di negara ini, sama ada dari segi di sekolah rendah maupun di peringkat tadika pendidikan awal kanak-kanak sehinggalah di peringkat universiti. Banyak cabarannya dalam isu pendidikan yang perlu dilalui oleh para pelajar. Jadi sebenarnya teknologi sangat penting dalam membantu mereka ini. Ada cerita menarik untuk saya kongsikan untuk waktu ini bersama dengan saya adalah Cikgu Premalata. Cikgu, terima kasih kerana sudi bersama dengan Niaga Awani. Thank you very much. First of all, maybe you can tell us more about yourself and also I've been informed that you were recently awarded the sole Malaysian winner of the Google Innovator Academy Certified Coaching Award. Maybe you can tell us more about that. Yeah. Vanakkam, good day, and I'm teacher Premalata Selvaraj from SJKT Ladang Krian Penang. I've been in this education field for 12 years, and I'm an ICT teacher, and I'm also a Google Certified Innovator since 2014, and I integrated Google Educator Group SPS in 2015, and became one of the GEG EPEC leader in 2018, and I was awarded as a Google Certified Innovator Coach in 2021. And as you told, that I'm the only one Malaysian who's won the award. And I integrated the Google Educator Group to conduct a variety of webinars for the school teachers and also the students. Okay. Maybe you can, could you share with us what were the problems and also opportunities brought forth from adopting digital solutions to everyday teaching and learning? Okay. Of course, there is a lot of barriers when I starting my career in the schools, because my schools is which we call as a luar bandar, and at first there is only 2 computers there. That was for the office use, and for the kids there is no computers. And I took an effort to compete in the Hopping Tune competition from Frog Asia. The prize that we won there, which is attracted for the 41 Chromebooks for my school. Okay. So it's totally free, and from there the digitalized in my school was started, and I'm introducing the Chromebook to the students, where they never have been used the computer yet. So I found some barriers there, and I assumed that it will be hard to them to learn the how to use the Chromebook first. Then only they can start browsing, can adapt with the Google apps. But they broke my assumptions that they learn too fast, and they are more than that. I think that they learn too fast with the Google for education apps. Now we call it as GWFE, Google Workspace for Education. And I started to give them the work with the Google apps like Google Docs and Google Drawings, where they can create their own mind map, and they can do like group work with a OneDoc. With only one document. And of course the dilemma is played a big role during the pandemic, and also for the students to learn their lessons. And with the dilemma also, I created ERPH called Electronic Rancangan Pengajaran Harian for the whole Tamil schools in Penang. Despite other schools are doing with the paid version, I'm created a free version for all the teachers in the schools with the Google Classroom and Google Sheets. Okay, that's great. And plus kids are now advanced, and so as you said, they are very fast in learning to adapt with technologies. Maybe what are some approach that you have been taken to improve yourself, and also are there any digital solutions or platforms that have enabled you to achieve this? The first steps I took is to become a Google Certified Innovator in 2014. And then I was given an opportunity to integrate a Google Educator Group in Malaysia.
And then I integrated the GEG SPS first in back in 2015. So with that, I started to give the workshop to the teachers so that they can use the technologies in their daily teaching and learning, and also give the homework and the lesson, to teach the lessons to the students. And with that, I continue to become an GEG APEC leader, Google Educator Group Asia Pacific Connect leader in 2018. With that, I started with a webinar even before the pandemic to the educators around the Asia Pacific region. And after that, I conduct in Tamil first, and after that we come with the monthly event, and I conduct it in all the four languages, like in Tamil, English, Malay, and Mandarin. And at last, I was thinking that I need to upgrade myself more. Then I applied for the Google Certified Innovator Coach, the Virtual Innovator Academy in 2021. And I won, and being in among the 11 coaches in Asia Pacific region. Okay, congratulations Thank again from Niaga Awani. Maybe your advice to the and also your plans and also your advice to the educators who are planning to follow your footsteps. Okay. What I want to do is I want to keep sharing my knowledge to the educators and also for the students, so that because education, the knowledge won't stop. Yeah. Okay, so I want to keep doing the workshops, and I also keep doing the training for them to achieve the certification of the Google. And my advice is keep exploring things. Okay, don't stop and come out of the box. And if you are a certified Google certified trainer or Google certified educator, you will have a chance to mingle up with educators around the world. In that part, you can exchange your teaching methods around the world, and you can teach better to your students, and also give them a better knowledge. That's all. Thank you so much, Cikgu Prema, for your thoughts, sharings, and once again, congratulations on the recent award. Sudah tentu dalam kita mengadaptasi teknologi, terutama dalam bidang pendidikan, bukan sahaja tenaga pengajar, tetapi pelajar itu sendiri, ibu bapa, kerajaan secara holistik, secara menyeluruh perlu menyokong adaptasi teknologi dalam pendidikan, dan sudah tentu pelbagai inisiatif boleh dilakukan dalam meningkatkan lagi tahap pendidikan anak-anak di negara ini, sekaligus melahirkan sumber insan yang terus cemerlang di negara ini. Expo dan Sidang Kemuncak Agri Komoditi Antarabangsa Malaysia MyACES 2022 dari 26 hingga 28 Julai di MyTech Kuala Lumpur. Landasan pemasaran dan jaringan global strategik bagi industri agri komoditi. Jangan ketinggalan. Jadi isu keselamatan makanan ini adalah merupakan perhatian khusus oleh kerajaan, yang mana telah pun diperlihatkan menerusi penubuhan Jawatan Kuasa Kabinet Sekuriti Makanan Negara. Jadi dengan selaras dengan visi negara ini, jadi kita ni FGV adalah merupakan sebuah organisasi ataupun entiti perniagaan yang beratasan tani dan bersepadu serta mampan di dunia ini. Jadi kita juga akan terus mempergiatkan lagi usaha-usaha meningkatkan pengeluaran makanan dan menjamin bekalan makanan itu adalah cukup. Jadi selain daripada makanan bentuk produk makanan berasaskan minyak sawit yang kita memang menjadi kita punya teras perniagaan, kita juga sedang dalam proses untuk memastikan bahawa kita mengeluarkan produk-produk segar berasaskan pertanian, yang mana meningkatkan juga keselamatan bekalan makanan negara. Sebagai contoh, inisiatif-inisiatif yang kita sedang buat sekarang ni ialah dalam kita punya pengeluaran padi, yang mana FGV membuat kerjasama dengan Bernas dalam pengeluaran padi beras wangi, fortified field beras wangi, apa yang kita panggil dia sebagai 3FR. Okey, kerjasama kita ni adalah berdasarkan daripada FGV sendiri dengan petani-petani yang ada di sekitar Sekincan,
Dan kerjasama ini kita keluarkan satu beras wangi pertama di Malaysia. Okey. Sebelum ni kita import. Kebanyakannya beras tu kita import. Kita import lah beras wangi. Sekarang ni kita buat sendiri kerjasama FGV bersama-sama dengan Bernas. Okey. Di samping itu juga kita ada juga mengeluarkan produk segar. Umpamanya kita punya melalui jenama ladang 57 yang kita dah establish dalam market sekarang ni, di mana seperti buah-buahan, contohnya kita ada keluarkan nenas MD2. Okey, kita juga ada pisang Cavendish, kita juga ada jagung manis, kelapa pandan, dan juga kita ada menanam jarum harum manis. Harum manis. Harum manis. So benda-benda ini kita boleh dapati di kita punya sebanyak cawangan-cawangan Maidin seluruh Malaysia. So produk ini menggunakan lambang ladang 57. So kita FGV juga telah pun mengeluarkan satu produk yang kita panggil dia Alma produk. So berasaskan daripada bahan mentah kita iaitu isi rong kelapa sawit. So kita dah pun marketkan benda ni dengan brand Alma di peringkat Malaysia, yang mana dengan tujuan adalah untuk memberikan bekalan makanan untuk binatang seperti ternakan lembu, kambing, arnab, ayam dan sebagainya. Jadi sedia maklum bahawa Malaysia ni memang mengimport bahan-bahan makanan untuk ternakan ni. FGV ini adalah merupakan pengeluar terbesar minyak sawit di Malaysia. Okey. So kita keluarkan total crude palm oil ataupun minyak sawit mentah berjumlah hampir 3 juta tan setahun. Okey. Jumlah daripada CPO yang kita keluarkan ini, bahan mentah dia adalah buah tandan segar. So 2/3 daripada jumlah buah tandan segar ini datangnya daripada pekebun-pekebun kecil, khususnya peneroka-peneroka Felda. Okey. Dalam erti kata lain, FGV ini adalah merupakan satu syarikat yang ditubuhkan bersama-sama dengan Felda sebagai kita punya parent, dan kita FGV ini adalah satu vehicles ataupun satu institusi yang untuk menggerakkan perniagaan agrokomoditi yang berasaskan minyak sawit. Okey, dengan cara ini kita adalah bekerjasama secara terus dengan semua peneroka-peneroka dan juga pekebun-pekebun kecil, sebab kita merupakan pembekal utama, dan dalam situasi bagaimana keadaan sekalipun kita pasti FGV pasti akan membeli BTS daripada semua pekebun-pekebun kecil dengan harga yang lebih baik berbanding dengan pesaing-pesaing yang lain. Lebih kompetitif harga dia. Okey. Jadi dalam erti kata lain, kita juga ada membuat pendekatan bahawa kita sentiasa bekerjasama. Kita memberikan input daripada segi pengurusan ladang yang bersepadu dan bagaimana nak mengurus ladang dengan cara yang terbaik. Dan di samping itu juga kita meningkatkan produktiviti dengan tujuan asasnya adalah meningkatkan produktiviti. Maksudnya pengeluaran tan per hektar. Dan di samping itu juga kita meningkatkan kualiti BTS yang dihantar kepada kita, secara tidak langsung akan meningkatkan kadar perahan minyak yang dicapai, dan kita akan kembalikan balik kepada peneroka dan ataupun pekebun-pekebun kecil, dengan secara tidak langsung kita dapat memberikan harga yang lebih baik. Dan selain daripada itu juga, kita dalam memastikan pembekalan minyak sawit yang mampan ataupun lestari, kita juga terpaksa comply ataupun menepati pensijilan RSPO dan MSPO. Jadi dalam usaha ini kita bekerja rapat dengan peneroka dan kita bekerjasama dengan mereka supaya kita boleh mendapat pensijilan 100% RSPO. Apabila minyak sawit kita ini comply kepada pensijilan RSPO 100%, kita dapat harga yang agak baik iaitu premium. Jadi harga ini kita akan kembalikan semula kepada pekebun-pekebun kecil dan peneroka, secara tidak langsung boleh meningkatkan lagi pendapatan mereka. Dari segi kelestarian alam sekitar ni, kita sedang dan telah pun melaksanakan beberapa aktiviti ataupun usaha-usaha yang kita jalankan demi untuk memastikan bahawa kita terus mampan, lestari
dan kita memelihara alam sekitar. Jadi komitmen berterusan ini yang pertama sekali ialah kita nak memberikan komitmen bahawa pelepasan gas rumah hijau ataupun GHG ini kepada tahap yang paling rendah. Okey, paling rendah. Jadi pelepasan pencemaran alam sekitar ini boleh menyebabkan peningkatan haba ataupun kepanasan dunia. Dan di samping itu juga dia boleh menyebabkan banyak lagi perkara-perkara yang tercemar. Jadi untuk memastikan benda ni, FGV merupakan salah satu syarikat yang pertama di Malaysia yang mana kita menandatangani cita-cita perniagaan sasaran berasaskan sains ataupun SBTI yang disokong oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi kita adalah yang pioneer dalam kita melaksanakan penandatangan SBI-TI ini. Samping itu juga FGV mengurangkan separuh daripada pelepasan gas rumah hijau. Kita target by menjelang tahun 2030 kita akan kurangkan separuh GHG ini. Dan kita akan sasarkan pada tahun 2050 100% tentang pencapaian sasaran SIPA pelepasan gas rumah hijau ini. Di samping itu juga kita juga membangunkan beberapa aktiviti ataupun tindakan yang kita dah buat seperti memelihara biodiversiti dan pemeliharaan hidupan liar lah. Kita juga memperluaskan perlindungan spesies terancam dan yang jarang ditemui seperti haiwan gajah pigmi, ungka, tenggiling dan juga sun bear. Okey. Jadi FGV juga komited tiada penanaman ataupun penanaman sawit yang kita buat dengan kita menebang hutan. Kita tidak lagi dilaksanakan benda. So kita memang tak akan lagi menebang hutan dan di samping itu juga kita tidak akan menanam pokok sawit di kawasan-kawasan tanah gambut. Okey. Jadi yang itu kita dah. Jadi inisiatif yang kita cuba buat ialah kita cuba memelihara kawasan nilai pemeliharaan yang tinggi ataupun HCV, High Conservation Area lah. Jadi dan kita nak maintain supaya carbon stock ni di persekitaran ladang kita sentiasa dalam keadaan yang terbaik. Okey. Jadi kita ada juga membuat penanaman pokok-pokok asli, pokok-pokok buah-buahan dan kita tanam sebanyak 550,000 pokok dalam tempoh 3 tahun ni. Kita juga mengamalkan teknik integration pest management dan juga kita juga ada membuat beberapa pendekatan yang mana kita memastikan bahawa kita comply dengan yang saya terangkan tadi itu, yang mana kita comply kepada persijilan MSPO dan juga RSPO dan di samping itu juga kita melaksanakan good agricultural practice. Expo dan Sidang Kemuncak Agri Komoditi Antarabangsa Malaysia MyACES 2022 dari 26 hingga 28 Julai di MyTech Kuala Lumpur. Landasan pemasaran dan jaringan global strategik bagi industri agri komoditi. Jangan ketinggalan.